Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bersepadu Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MIPS Selangor. Pusat ini dibuka pada April tahun 2020 ketika negara dilanda COVID-19 gelombang pertama bagi merawat pesakit berisiko rendah bukan warga negara. Ia kemudian ditutup pada Julai tahun yang sama selepas Malaysia dilihat berjaya melandaikan wabak maut itu. Namun, pusat kuarantin ini beroperasi semula sejak Disember lepas dengan penambahan pesakit warga negara apabila pandemik itu kembali mengganas. Seminggu sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 2021, Majalah 3 telah diberi peluang membuat liputan eksklusif di sini. Susulan ramai rakyat Malaysia mula ambil enteng kenaikan kes COVID-19 secara mengejut. Hari ini, pesakit berisiko tinggi juga perlu dirawat di sini. Ia ekoran Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur tidak dapat lagi menampung pesakit kronik yang semakin bertambah. Jam menunjuk 10 malam 6 hari bulan Mei ketika umat Islam sedang sibuk menyambut Ramadan. Di PKRC MIPS sedang bertarung dengan kemasukan pesakit COVID-19 secara mendadak. Dan di Kemah Maria, kami diberitahu sekarang ini sedang ada pesakit kritikal yang perlu dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Jam 1 pagi, MIPS Resuscitation and Isolation Area atau lebih dikenali sebagai Maria. Ward kecemasan sementara yang mempunyai 4 katil ini kini penuh dengan pesakit kritikal dengan kebanyakan bergejala radang paru-paru dan memerlukan oksigen, terutama mereka yang telah berusia. Disebabkan tidak mempunyai kapasiti katil yang mencukupi, ada pesakit terpaksa duduk di kerusi menerima rawatan. Ini adalah suasana Kemah Maria yang saya sebut tadi. Ia adalah untuk pesakit kategori 4 yang semakin serius. Mereka akan distabilkan di sini dan akan dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan selanjutnya. Sebab di sini tidak mempunyai kemudahan yang cukup untuk menampung dan merawat pesakit kategori 4. Angka ada sakit dada ke? Sakit dada? Dada sekarang juga ada. Para petugas kelihatan tidak menang tangan memberi bantuan perubatan. Setelah berjaya menstabilkan 9 orang pesakit, mereka kemudiannya dibawa ke Hospital Sungai Buloh dengan menggunakan bas yang lengkap bekalan oksigen. Ini bagi membolehkan mereka mendapatkan rawatan susulan. Namun, di luar Kemah Maria, masih ramai lagi pesakit yang menunggu. Ward Unit Rawatan Rapi atau ICU Hospital Sungai Buloh merupakan medan perang utama negara melawan pandemik COVID-19. Kru Majalah 3 turut baru-baru ini mendapat kebenaran khas untuk memasuki zon merah yang menempatkan pesakit kritikal wabak ini. Sejak Oktober tahun lalu, Hospital Sungai Buloh telah diwartakan sebagai hospital khas untuk merawat pesakit COVID-19. Unit rawatan rapi ini diklasifikasikan sebagai zon merah lantaran risiko jangkitan bawaan udara virus SARS-CoV-2 daripada mereka yang menerima rawatan. Seperti petugas lain yang bekerja berhadapan dengan pesakit COVID-19, petugas kesihatan ward ICU juga wajib menggunakan peralatan perlindungan peribadi atau PPE. Walaupun kurang selesa, mereka harus akur bagi melindungi diri daripada terkena jangkitan wabak ini. 24 jam sehari, 365 hari setahun. Itu waktu bekerja petugas kesihatan di unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh ini sejak lebih setahun lalu lantaran pandemik COVID-19. Kalau anda dapat lihat, katil-katil di sini hampir dipenuhi.
Ini kerana kes COVID-19 semakin meningkat naik sejak akhir-akhir ini. Saya yang baru sejam dalam pakaian pelindungan ini boleh rasa letih, lesu serta berpeluh. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana petugas-petugas kesihatan di sini dapat istiqamah dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Petugas kesihatan ward ICU ini dibahagikan kepada 3 shift. Shift pertama dari jam 7 pagi hingga 2 petang. Shift kedua bermula jam 2 petang sehingga 9 malam. Manakala shift malam dari jam 9 sehingga jam 7 pagi keesokannya. Pembahagian shift ini penting bagi membantu mengoptimumkan pengurusan serta penjagaan pesakit yang memerlukan rawatan rapi di keadaan mereka yang kritikal. Hospital Sungai Buloh telah menyediakan seramai 2,500 petugas kesihatan untuk bekerja untuk merawat pesakit COVID-19. Untuk khas untuk ward ICU, kita ada 80 petugas kesihatan, iaitu termasuk doktor dan pakar anestesia. Dr. Eng Kar Seng, seorang pakar rawatan rapi dan anestesiologis Kementerian Kesihatan Malaysia. Berusia 39 tahun, dia asalnya bertugas di Hospital Kuala Lumpur sebelum dipinjamkan ke hospital ini sejak lebih setahun lalu untuk membantu warga kerja ward ICU merawat pesakit COVID-19. Sebagai seorang doktor pakar, menjadi rutin harian Dr. Eng untuk memeriksa tanda vital setiap pesakit bagi memantau keadaan mereka. Pemantauan berkala ini penting untuk memastikan setiap rawatan dan ubat yang diberikan berkesan dalam proses penyembuhan gejala kronik dialami pesakit. Setiap pesakit ICU datang dengan morbiditi berbeza, bergantung kepada sejarah penyakit kronik dihadapi mereka. Bila pesakit datang ke ICU, mereka biasanya adalah pesakit yang tenat dan memerlukan sokongan organ dan juga sokongan bantuan pernafasan. Kita tahu khasnya COVID, mereka boleh mengakibatkan pelbagai organ tergendala dan sebagainya seperti otak, buah pinggang, hati dan khususnya kepada paru-paru. So apa yang kita buat di ICU ialah satu rawatan komprehensif di mana pesakit memerlukan pemantauan yang sepanjang masa dan lebih rapi kerana keadaan mereka boleh jadi teruk pada bila-bila masa. So kita perlu menstabilkan mereka. Selain itu kita pun buat dialisis kepada pesakit yang memerlukan bila buah pinggang rosak dan juga ada pun pesakit yang datang ke ICU yang masalah serangan jantung ataupun masalah yang memerlukan pembedahan serius yang mereka untuk datang untuk membuat pemantauan yang rapi untuk stabilisation. Kesemua pesakit COVID-19 yang ditempatkan di ward ICU memerlukan penggunaan alat bantuan pernafasan. Ini kerana radang paru-paru antara simptom yang dialami pesakit kritikal di sini. Ia merosakkan sel dan tisu yang menghuni kantung udara paru-paru pesakit. Penggunaan mesin ultrabunyi dengan teknologi terkini membantu Dr. Eng mengenal pasti keadaan sebenar organ dalaman pesakit. Maklumat yang diterima kemudiannya dikongsikan kepada jururawat untuk direkodkan. Ini bagi memudahkan pekerja kesihatan di ICU memilih proses rawatan seterusnya yang setimpal dengan keadaan pesakit. Kerangka kerja ini sebuah wadah proaktif yang berubah seiring dengan penambahan ilmu petugas ICU mengenai wabak COVID-19 sejak setahun lalu. Masa Mac 2020, kita tidak tahu banyak tentang COVID. Ini seluruh dunia pun tidak tahu banyak tentang COVID, virus yang baru SARS-CoV. So, kita menghabiskan masa yang sangat panjang untuk merawati satu pesakit. Dia ambil 2 kali ganda bila kita rawat berbanding dengan pesakit sebelum yang bukan COVID. So, selain itu kita pun berwas-was sebab kita takut dijangkiti.
dan bekerja dalam PPE memang adalah dalam keadaan yang panas, memang lebih penat lah. So saya boleh ingat pesakit pertama yang saya jaga masa tu, mereka mengambil masa yang lama dalam mesin bantuan pernafasan. Lebih lama daripada jangkitan kuman bakteria yang lain. Dia hanya akan jadi lebih teruk pada minggu kedua. Biasa jangkitan kuman paru-paru kita ambil 2-3 hari boleh baik kalau respon kepada antibiotik. Yang kalau penyakit ni mungkin ambil lebih masa 5 hari, 7 hari sampai 2 minggu. Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MIPS Selangor. Ketika rakyat Malaysia lena dibuai mimpi, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Bersepadu 2.0 menerima kemasukan ratusan pesakit COVID-19. Pesakit ini bukan sahaja dari kawasan Lembah Kelang, malah ada antara mereka tiba dari Negeri Sembilan dan Melaka. So apabila pesakit dibawa ke sini, mereka akan dibawa ke salah satu hall kita, iaitu hall B tadi. Di dalam hall B tersebut ada tempat yang ruangan yang kita namakan my staging area. Di tempat tersebut apa yang kita buat ialah kita categorizekan pesakit. Sama dia fall into kategori 1, 2, 3 ataupun 4. Right? So selepas itu mereka akan didistributekan ke hall masing-masing lah. Ada hall yang untuk Malaysian, ada hall yang untuk foreigner, dan di dalam hall tersebut sendiri ada ruangan yang untuk kategori 3, ada yang ruangan untuk kategori 1 dan 2. Itu memang kita asingkan. Yang mana kategori 3 kita akan tempatkan pesakit semua di hadapan kita. Macam ini, kita akan tempatkan betul-betul di hadapan. Untuk kita pemantauan yang lebih rapi lah. Right? Dan kalau di staging area tadi, kita dapati pesakit tersebut ada di dalam kategori 4, kita akan terus bawa mereka ke negative pressure tent tadi untuk kita stabilisekan dan kita bawa ke Hospital Sungai Buloh. So, perkara tersebut akan berulang-ulang memang sampai ke pagi lah. Operasi ni akan sampai ke pagi. So sekarang ni macam sekarang admission pun dah meningkat tinggi kan, 800 lebih. So daripada segi saringan mereka, so biasanya it ends up sampai pukul berakhir 2-3 pagi lah macam tu. Para petugas perubatan di sini akan memantau dan memberi rawatan kepada pesakit mengikut tahap gejala dihidapi. Kategori 1 tidak bergejala. Kedua, bergejala sedikit seperti batuk dan demam. Ketiga, radang paru-paru. Keempat, radang paru-paru dan memerlukan bantuan pernafasan. Kelima, berada dalam keadaan nazak yang memerlukan mereka berada di wad ICU. Dr. Shahabuddin Ibrahim telah diamanahkan untuk mengetuai pusat kuarantin terbesar negara ini. Mereka hanya mempunyai pasukan perubatan seramai 600 orang untuk mengendalikan pesakit lebih 4,000 orang. So macam sekarang on average around 600 to 800, 600 hingga 800 pesakit yang akan masuk sehari. Dan kita juga pernah mencecah sehingga 1,900 kemasukan sehari, pesakit sehari. So perkara-perkara ini mungkin masyarakat di luar tu tak tahu. Yang mana masyarakat di luar hanya melihat angka saja, tanpa melihat segala proses penjagaan yang berlaku di belakang ni. Semakin ramai pesakit, semakin banyak juga ragam yang perlu dilayan. Ada pesakit yang berpuas hati menerima rawatan di sini. Namun, tidak kurang juga yang mahukan perkhidmatan seperti hospital swasta yang serba lengkap. Kepelbagaian ragam ini memberi tekanan yang besar kepada para petugas. Kita cuba sebaik mungkin dengan kekangan-kekangan tertentu, kita cuba sebaik mungkin untuk menjamin tahap penjagaan kita adalah tahap yang optimal. Tapi saya maklumkan dirilah, kekangannya adalah kerana di saat yang sama pada ketika ini di negeri-negeri lain juga mengalami masalah yang sama, kenaikan kes. So apabila kenaikan kes di semua tempat, kita tak dapat nak pool resources kita. Kita tak dapat nak consolidate dengan kaki tangan kita untuk membantu di sini. Yang mana ini yang boleh menyebabkan tekanan kepada kaki tangan lah. Kerana peningkatan kes menyebabkan peningkatan beban kerja
dan ini yang menyebabkan peningkatan stres di kalangan kaki tangan. Biarpun begitu, walau apa jua keadaan, para doktor, jururawat dan pembantu perubatan tetap menyarung alat perlindungan diri, melayan ribuan pesakit dengan sebaik mungkin. Tidak mengira siang atau malam, mengorbankan waktu bersama keluarga tersayang. Jururawat ICU Hospital Sungai Buloh punya amanah besar dalam perang negara melawan COVID-19. Setiap pesakit yang ditempatkan di ICU perlu dirawat rapi mereka untuk memberikan peluang terbaik bagi pesakit sembuh seperti sedia kala. Jennifer Asha Clement antara jururawat yang telah berkhidmat di sini sejak sekian lama. Hari ini, Asha ditugaskan menyiapkan bilik intubasi ini untuk menerima pesakit ICU baharu yang silih berganti untuk mendapat penjagaan rapi jururawat di sini. Dekat ICU, kita jaga pasien satu nisbah satu lah, which is satu jururawat akan menjaga satu pasien atau satu jururawat akan menjaga dua pasien. So pasien-pasien di sini adalah sangat kritikal. So kita memerlukan pemantauan yang sangat rapi. Lagi segi prosedur, kita di dalam ICU, kita akan membantu doktor dalam insert outline, insert CVL, dalam intubasi. Kadang-kadang kalau pasien ada bleeding, so kita mungkin menolong doktor dalam membuat scope, pasien buat bronch, so kita akan menolong doktor dalam assist sesuatu prosedur. Tapi kalau di ward mungkin dia tidak, sebab semua prosedur special ni akan hanya dilakukan di ICU. Berusia 33 tahun, graduan diploma kejururawatan ini tidak menang tangan merawat serta menjaga pesakit COVID-19 yang kritikal. Hari ini sahaja, seramai lebih 450 kes ICU dicatatkan di seluruh negara. Bukan calang-calang cabaran yang terpaksa dihadapi petugas kesihatan ICU seperti Asha. Dulu sebelum COVID, kita pernah mengendali kes metanol, kes heat stroke. So masa tu kekangan staf kita tidak mencukupi kan. So kita still lagi boleh kerja walaupun dia penat. Tapi sekarang bezanya COVID sekarang memang kita susah, penat, mungkin disebabkan oleh PPE yang kita pakai, so terlalu lama. Okay, so apa-apa yang prosedur, contohnya prone, lepas tu supine, so ini semua kita memerlukan tenaga yang sangat tinggi. So bila kita memerlukan tenaga yang tinggi dengan pemakaian full PPE ini, kita bernafas dan menyedot karbon dioksida di dalam N95 menyebabkan kita penat. Dia punya perbezaan menjaga pasien COVID ni amat mencabar berbanding daripada pasien ICU sebelum. Sejak 2 minggu lalu, kemasukan kes kritikal ke ICU di seluruh negara meningkat sebanyak 44% berbanding sebelumnya. Sebanyak 22 hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil ICU melebihi 70%. Malah, ada juga yang sudah mencapai kapasiti 90%. Majoriti kes kritikal ini memerlukan penggunaan ventilator bagi membantu pernafasan pesakit. Proses intubasi dilakukan sebelum seseorang pesakit boleh disambung ke ventilator. Proses ini melibatkan kemasukan tiub endotracheal melalui mulut ke saluran udara sebelum ia disambung ke alat bantuan pernafasan. Penggunaan ventilator mendorong udara ke dalam paru-paru untuk menyampaikan nafas kepada pesakit kritikal. Proses ini lazimnya terkait rapat dengan golongan pesakit yang berada di tahap keempat dan kelima jangkitan COVID-19. Golongan keempat ialah di mana pesakit COVID ada jangkitan paru-paru, ada radang paru-paru yang kita boleh tengok dari X-ray ataupun CT scan, dan mereka telah memerlukan oksigen. Dan bila oksigen, mereka memerlukan sokongan oksigen yang lebih tinggi,
ataupun mereka memerlukan bantuan pernafasan ataupun ada kegangguan organ yang lain, mereka akan pergi ke jadi golongan kelima dan memerlukan rawatan rapi di ICU. So itulah perbezaan dua tahap ini. 1 jam perjalanan dari Sungai Buloh. Hujan lebat melanda PKRC MIPS, tetapi ia bukan penghalang untuk para petugas kesihatan terus menggalas amanah dengan bantuan belasan agensi kerajaan dalam menerima pesakit COVID-19 ke pusat ini. Di dewan yang menempatkan pesakit berisiko rendah, golongan wanita dan kanak-kanak ini, lensa Majalah 3 sempat merakam gelagat seorang jururawat yang sedaya upaya melayan kerenah seorang kanak-kanak yang menangis meminta gula-gula. Sebab hall D1 menerima pesakit kanak-kanak seusia paling muda setahun sehingga ke 11 tahun lah. So bila ada kanak-kanak, kita faham ibu tak dapat, walaupun hall D1 ni kita banyak kemudahan dah sebenarnya daripada segi bekalan makanan ataupun stok-stok daripada makanan vending machine, tapi kadang-kadang contoh macam pasien kanak-kanak dia nak gula-gula, so benda tu kita tak dapat nak supply, so kita terpaksa lah sebab kesian dekat ibu juga, ibu yang nak menjaga tu sebab kanak-kanak kita tak boleh kontrol dia, so kita kena cuba penuhilah sama ada kita minta bantuan daripada Jabatan Kebajikan ataupun kita kadang-kadang guna duit sendirilah beli. Siti Aisyah Muhammad antara jururawat yang secara sukarela berkhidmat di sini. Melalui pengalamannya, kebanyakan kanak-kanak yang positif wabak yang boleh mendatangkan maut ini tidak mempunyai gejala dan tetap cegas. Tetapi yang menyedihkan adalah apabila ada antara mereka kehilangan ahli keluarga tersayang dan tidak dapat berjumpa buat kali terakhir. Dekat sini saya rasa paling sedih bila kita ada pesakit mengadu, adiknya berada di hall lain mengadu kehilangan ayah, dan kita terpaksa panggil pesakit di hall kita sebab adiknya di hall lain, kakaknya di sini. Kita panggil, saya kena beritahu kat dia lah. Dia pun tak tahu. Family members dia, ayah dia di Hospital Sungai Buloh positif COVID, meninggal dunia. Pasien terkejut dan saya pun terkejut. Saya sangat bersimpatilah. Unit rawatan rapi atau ICU Hospital Sungai Buloh menempatkan pesakit kritikal tahap 4 dan 5 wabak COVID-19. Kebanyakan pesakit terpaksa bergantung harap kepada bantuan alat pernafasan bagi memastikan mereka terus bernyawa. Namun, ada kalanya bantuan yang diterima tidak cukup buat menghalang takdir yang telah tertulis untuk mereka. Bila ajal sudah memanggil pesakit COVID-19, panggilan video menjadi wadah akhir insan tersayang, melempiaskan ucapan selamat tinggal. Selepas bertarung nyawa lebih 2 minggu di wad ICU, pesakit tahap 5 ini hari ini menyahut seruan ilahi. Seorang diri tanpa kehadiran ahli keluarga. Virus COVID-19, arwah pesakit ini, dijangkitinya daripada salah seorang anak kesayangan yang tidak menunjukkan sebarang simptom ketika berjumpa. Dengan iringan bacaan suci surah Al-Fatihah, takziah kami ucapkan kepada keluarga arwah. Kita ni manusia biasa.
Kita pernah menangis, nak buat macam mana. Kitalah orang yang paling last yang memegang tangan diorang. Sedih lah. Kita tidak fikir bangsa, agama. Bila pesakit tu meninggal, kita lah orang paling yang memegang dia. Kawan-kawan yang Melayu akan mengucap. Sorry. Menuju ke tempat persemadian terakhir di muka bumi ini, tiada iringan ahli keluarga tercinta buat pesakit COVID-19. Sehingga hari ini, hampir 1,800 kematian telah direkodkan sejak lebih setahun negara dilanda pandemik COVID-19. Dengan pertambahan kes yang saban hari semakin meningkat, jumlah ini dijangka akan bertambah di masa hadapan. Menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat kini untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 kerana nyawa menjadi pertaruhan dalam perang ini. Bertapak di selatan ibu kota Kuala Lumpur, biasanya waktu pagi adalah waktu barisan perubatan PKRC MIPS membuat rawatan susulan pesakit COVID-19 seperti mengambil suhu dan tahap oksigen serta memberikan ubat mengikut gejala pesakit. Apa yang membimbangkan para petugas di sini adalah permintaan ubatan yang semakin meningkat ekoran pertambahan pesakit. Namun, dengan kemudahan yang disediakan, ia diharap dapat mengurangkan stres yang dihadapi pesakit dan membantu mereka untuk segera sembuh. Antara penghuni yang tertekan dengan pandemik ini adalah Suhaili Yahya. Dia antara ibu yang negatif wabak itu tetapi perlu berada di sini menemani anak kecilnya yang positif. Mula-mula tahu macam mana dapat tahu positif tu, saya pun agak macam down sikit lah kan. Tapi nak buat macam mana, ini penyakit ni semakin menular. Jadi kita pun tak tahu dari mana. Jadi kita terima je lah dengan reda. Kena kuatkan semangat. Siapa yang ada kat sini semuanya kuat semangat saya rasa. Terutama sekali yang ada ibu anak kecil ni. Kalau tak kuat saya rasa mungkin susah lah mungkin. Dia punya tak stabil lah. Dia punya minda tu macam-macam fikir kan. Boleh kadang stres jugalah kan. Tapi apa pun terima. Ini ujian yang ada Allah bagi kat kita lah. Nur Mahanom Ahmad Subaili pula positif anak beranak. Suaminya kini sedang dirawat di Hospital Sungai Buloh. Biarpun tidak mengetahui punca sebenar jangkitan mereka, berada di pusat kuarantin ini sedikit sebanyak memberikan kesedaran tentang keperluan lebih berjaga-jaga di masa akan datang. Bila kita dah berada di sini, satu kesedaran pada saya, kekallah berada di rumah kalau tak ada apa-apa. Untuk ibu-ibu yang ada anak, ibu ayah, saya tahu musim nak raya, kita pergi mall, kita pergi ni. Tapi kalau saya lah, bila dah berada di sini, saya cakap pakailah apa yang ada. Tak perlulah nak pergi mall, nak cari-cari barang ke apa ke. Online pun banyak kan sekarang. Saya macam bila kita dah kena dan baru kita tahu, itu je saya nak cakap. Pusat kuarantin ini kini mempunyai lebih 1,400 pesakit wanita, lebih 1,500 lelaki dan lebih 200 orang kanak-kanak. Tetapi hari demi hari, jumlah penghuninya semakin meningkat, membuatkan sistem kesihatan negara semakin lumpuh. Bagi petugas kesihatan ICU seperti Aisyah, menjadi barisan hadapan dalam perang terhadap COVID-19, ruang untuk mereka berbakti kepada negara.
Biarpun sistem kesihatan hampir lumpuh kerana peningkatan kes positif mendadak, jururawat ICU Hospital Sungai Buloh akan terus menggembling tenaga, merawat serta menjaga pesakit kritikal yang bersilih ganti hadirnya. Ia janji dan sumpah yang telah diangkat jururawat ini ketika memulakan kerjaya mereka bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Tiada apa yang mampu menggugat iltizam barisan hadapan ini dalam memberikan khidmat terbaik. Sesuatu yang kita buat ni kena datang dari dalam. Tak boleh kerja robot lah. Orang cakap orang suruh buat. So kita tak tahu kenapa kita buat sesuatu tu. So apa-apa kita buat, dia kena datang daripada perasaan sendiri. Sebab kalau kita tidak berdikari, kita tidak prihatin dengan kerja yang kita buat, tidak mengambil tanggungjawab, so ia tidak akan memberi sesuatu servis yang bagus untuk pesakit tu, untuk memenuhi kriteria yang dia perlukan dalam ICU. Sebab dalam ICU pesakitnya kebanyakan dalam 90% semua pasien dikomakan. So kalau kita tidak bertanggungjawab di situ, pesakit mungkin meninggal. Okay? So that's why untuk saya personally saya rasa kalau kita memegang jawatan sebagai seorang jururawat di ICU ni, dia sangat berat. Bukan semua jururawat boleh buat. PKRC MIPS Serdang Selangor. Di kemah MIPS Resuscitation and Isolation Area, Maria, suasana tenang seketika selepas subuh sebelum tengah hari menjelang tiba. Pada kesempatan ini, kru Majalah 3 mendekati seorang pakar perubatan kecemasan yang bertugas di Maria bagi mendengar keluhannya. Dr. Ong Shue Fen kelihatan begitu penat dengan kekurangan rehat. Tetapi seperti petugas kesihatan lain, dia tetap menyarung alat perlindungan diri, pakaian rasminya untuk merawat pesakit di sini. Biasa time Maria sibuk itu ialah selepas tengah hari. Kenapa begitu? Sebab MSA, staging area kita berbuka masa itu. So kita akan ada pesakit yang tak stabil daripada MSA. Selain daripada itu, kita terima juga pesakit-pesakit daripada hall. So pesakit daripada hall yang tidak stabil akan hantar ke Maria. So kebanyakan doktor-doktor start buat round di pagi. So kita akan start pick up pesakit yang tidak stabil atau memerlukan oksigen dalam tengah hari. So biasa Maria start sibuk dalam tengah hari sampai tengah malam. Kadang-kadang boleh perasan juga petugas-petugas kita memang letih, shift yang panjang. Tetapi demi kebaikan pesakit, so kita bekerja sama-sama juga. Dr. Ong dan para barisan hadapan di sini merayu agar rakyat Malaysia bersama-sama sekali lagi memerangi virus yang buat masa ini masih mengganas di seantero dunia. Mungkin kita semua kena menjalani tanggungjawab kita, mematuhi SOP, sentiasa pakai mask, memastikan perjalanan fizikal. Saya sendiri mematuhi SOP masa kerja, so sentiasa pakai mask, kerap cuci tangan, dan sebelum balik rumah kalau boleh kita akan cuba mandi dan tukarkan pakaian dulu supaya kita tak bawa risiko balik ke rumah. Sejak beroperasi, setakat ini rekod pesakit yang kembali sembuh di pusat kuarantin ini mencecah hampir 80,000 orang. Manakala jumlah katil tersedia adalah hampir 6,000 buah. Namun, berapa lama lagi pusat ini mampu bertahan? Sama seperti pusat kuarantin dan hospital lain. Seperti rakyat Malaysia yang lain, petugas kesihatan dan penghuni di sini juga sudah lelah menanti garisan penamat yang tidak kunjung tiba. Memang saya pun tak kerja, memang dah lama saya tak kerja kat surau. Sudah main tahun juga, hampir tahun.
Oleh kerana pada tahun bulan Ramadan ni, untuk menyambut bulan puasa ni, saya pergi. Jadi dia tak, malangnya ini dah kesan yang saya dapat. Bila dapat berita positif tu, doktor kan, perasaan takut tu. Bimbang. Mereka-reka. Itu. Pengalaman menjadi penghuni PKRC MIPS ini diharap dapat digunakan pesakit di sini untuk menyedarkan handai taulan mereka di luar sana. Abang ipar saya, dia positif, orang dalam family 8 orang positif. Mungkin the immune system lah yang boleh tahan sikit. Lama-lama saya pun kena juga atas sini. But I'm happy because bila sampai sini terus dibuat scanning, dia check lungs dan sebagainya. Kalau saya duduk kat rumah memang tak dapat lah macam tu. So bagus dia kalau kita dah infect tu, coming here is excellentnya ni choice. Tante rasa sini doktor jururawat macam mana? Okey, sini punya doktor semua okey juga, baik juga. Duduk kat sini semua okey. Baik-baik juga. Jaga kita orang baik-baik. Peningkatan kes positif COVID-19 yang naik mendadak sejak kebelakangan ini sememangnya memberi kebimbangan kepada barisan petugas hadapan. Seperti petugas kesihatan lain, Dr. Eng juga sejak lebih setahun lalu tidak berhenti bekerja bagi membantu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melawan penularan wabak COVID-19. Walaupun keazaman membantu dan menggunakan kepakarannya tidak pernah luntur, doktor muda ini dan rakan seperjuangannya yang lain juga seorang manusia biasa. Kudrat tulang empat kerat mereka sudah mengecapi batasannya. Kita semua dah burn out dah. Daripada semua doktor di ICU dah burn out. So burn out ialah satu fenomena di mana kita ada keletihan dari segi fizikal dan mental. Kenapa kita boleh jadi macam ni bila saya tanya sendiri? Di mana ada lonjakan kes yang begitu banyak. Dah kali keempat kita kata ombak kali ni, dah kali keempat dan banyak pesakit yang memerlukan bantuan kita tapi tak dapat pula yang rawatan. Kita rasa memang letih dah. Kita belum menang. Barisan hadapan kita masih terhimpit dengan kes positif yang semakin meningkat naik. Biar begitu, tiada ruang untuk kita mengalah kerana bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Kepada semua kaki tangan frontliner, tak kira semua agensi. Terima kasih dan saya amat berbangga di atas pengorbanan yang telah diberikan oleh semua frontliner kita dalam kita sama-sama membasmi dan juga mengatasi masalah pandemik COVID-19 ni. So, pengorbanan ni tak dilakukan oleh seorang. Saya juga ingin nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua suami, isteri, kepada frontliner, anak-anak, ibu bapa yang berada di kampung yang tak putus-putus memberikan semangat kepada mereka untuk terus melaksanakan tugas dengan baik. Dan saya yakin pengorbanan kita ni tidak sia-sia dan insya-Allah akan diberikan ganjaran yang sebaiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai rakyat Malaysia, sedanglah peningkatan kes COVID-19 ini adalah benar.
Pastikan anda di luar sana jika ada keperluan duduk di rumah, patuhi segala SOP. Bangunlah rakyat Malaysia, bersama-sama kami memerangi COVID-19. Kita masih belum menang memutus rantaian COVID-19. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.